Terdiam aku merenung sendu, aku bersenandung rindu. Terbayang perjalanan waktu, sebuah kisah masa lalu. Walau hati bergelut layu, digagahkan jua mencari tuju. Menuju Tuhan yang Maha Satu, menempuh segenap takdir ujianmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Sebelum kata menyusul bicara, baiklah kiranya saya perkenalkan diri saya. Saya Nurul Dayana Iman binti Muhammad Isri, berumur 16 tahun. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang Beluru dengan kod sekolah AEA 4086. Gemar saya nyatakan bahawa saya sangat suka membaca pelbagai bahan bacaan, terutama sekali buku-buku yang terdiri pelbagai genre sastera seperti novel, puisi dan pantun. Pendek kata, amalan membaca ini sudah menjadi hobi ataupun rutin harian saya. Bagi saya, membaca mampu menyunting dan menyemai semangat ingin tahu di samping menambah pengetahuan am saya sekaligus membaiki diri untuk menjadi insan yang lebih berguna. Semakin banyak karya-karya yang saya teliti, semakin kerdil terasa diri ini. Andai patah sayap Raja Wali, rentokat jua hamba kemari. Bukan untuk mencari calon suami, tetapi untuk sama-sama kita menghayati, mendalami dan menyelami sebuah karya yang sangat menarik dan mampu membuat kita hanyut dan tenggelam dalam pelbagai emosi yang penuh makna. Takdir bukanlah masalah kebetulan. Ia adalah masalah pilihan. Takdir bukanlah sesuatu yang harus ditunggu. Ia merupakan sesuatu yang harus dicapai. Segenap Takdir merupakan sebuah novel karya Tina Derika yang penuh dengan nilai-nilai murni yang dapat dijadikan pedoman hidup. Pelbagai perasaan bercampur aduk datang menyerpa saat saya menghayati intisari dari novel yang penuh dengan emosi ini. Nur Haryani merupakan watak utama bagi novel Segenap Takdir ini. Novel ini mengisahkan tentang seorang wanita yang sangat anggun namun hanyut dengan godaan hawa nafsu sendiri. Haryani merupakan seorang anak yang sanggup bertingkah derhaka kepada ibunya sendiri. Kerana terbuai dengan impian ingin hidup senang, gadis luar bandar ini memilih untuk meninggalkan kampung halaman untuk hidup di kota yang baginya lebih maju dan tidak ketinggalan zaman. Disingkatkan cerita, kemudian dia bertemu dengan Azlan yang berasal dari golongan yang berada. Dan dia telah jatuh cinta kepadanya. Nafsu yang bergelora membuatkan Haryani tidak dapat menahan dirinya kerana tergila-gilakan Azlan. Bagi Haryani, cinta itu mudah untuk digapai. Hanya dengan sedikit taktik halus, pasti beres. Hanya Azlan, itulah misinya. Dia tak peduli kalau orang lain mengata. Dia juga tak hirau akibat yang bakal ditanggung oleh emaknya, Puan Maimun. Peraturan dan hukuman Tuhan, lagilah dia tidak endah dan sengaja melupakannya. Dalam pada masa yang sama, Azlan telah pun bertunang dengan gadis yang bernama Nadira. Namun, apakan daya, Nadira telah mengalami kemalangan yang telah menghantarkannya ke katil hospital dan berada dalam keadaan koma. Demi nyawa tunangnya yang sedang dalam koma, Azlan reda mengambil Haryani sebagai isteri pertama. Namun, dia tidak pernah melupakan janjinya untuk menikahi Nadira apabila wanita itu kembali sedar. Namun, perkahwinan yang diidamkan Haryani ini tidak seindah yang dibayangkan, malah membuatnya menderita. Dendam dan ego suaminya yang sentiasa meragui setiap tindakannya semakin menambahkan penderitaan dengan sikap suaminya yang panas baran dan kaki pukul. Penderitaannya diterukkan lagi apabila satu peristiwa di mana Ibu Haryani telah dijemput ilahi. Peristiwa ini telah menyentuh hati
dan fikiran Haryani untuk muhasabah dirinya dan mengenangkan akan dosa-dosanya yang di masa lalu. Haryani mula merenung dosa dan kesalahan masa lalu yang pernah dilakukan. Daripada jahil, Haryani perlahan-lahan mula mencari Tuhan. Namun, ketenangan yang diharap, sakit pula yang dihadap. Penghijrahan Haryani menjadi semakin berat ketika dia dituduh sebagai insan yang munafik. Selepas satu dugaan yang datang menguji, dugaan Haryani telah mengubah dirinya tidak pernah ringan dan mudah. Haryani dituduh pula bersalah atas kecelakaan yang menimpa Nadira. Akhirnya, dia diceraikan dengan cara yang sangat memalukan. Namun Haryani percaya bahawa Allah tak pernah terhadkan hanya satu jalan untuk manusia berubah. Allah juga tak sediakan pintu syurga itu hanya sebuah. Haryani tulus dan redha akan semua yang terjadi, dibekalkan azam dan semangat ingin berubah yang tinggi walaupun liku menguji. Menurutnya, itu adalah balasan daripada sikapnya yang terdahulu. Namun, beliau yakin bahawa di setiap kesukaran terungkai satu persatu hikmah yang mengajarnya erti kebahagiaan. Di balik semua kesulitan itu, kehadiran Faisal, abang kepada Nadira, memberikan kesejukan hati buat Haryani, di samping mengurangkan rasa beban yang terbuku dalam dirinya. Faisal seorang yang tenang dan tidak pernah bersangka buruk kepada Haryani. Dan penghijrahan Haryani memberikan kesan pada hidup Faisal. Begitulah sedikit sebanyak plot-plot yang menarik yang boleh saya kongsikan sedikit. Sebelum melaburkan bicara, terdapat beberapa nilai pengajaran yang ingin saya bangkitkan. Pertama sekali, kita tidak mempunyai kuasa untuk memaksa seseorang itu untuk mencintai kita. Hal ini dapat dilihat apabila Haryani acap kali memaksa Azlan untuk menjadikannya sebagai isteri pertama walaupun dirinya tahu Azlan tidak mencintai dia walau sekelumit. Selain itu, novel ini turut mempaparkan nilai keinsafan di mana Haryani bertaubat dan insaf akan semua kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan pada masa lalu. Intihannya, novel ini adalah salah satu karya agung Tina Derika yang memaparkan kisah perubahan seorang wanita yang sangat jahil pada permulaannya, lalu ditampar dengan takdir yang akhirnya menjadikan diri sebagai seorang wanita yang solehah. Sungguh tak dituruhani itu perkara yang terbaik buat hambanya. Novel ini mengungkapkan plot yang sangat menarik, kemas dan teliti yang mampu membuatkan pembaca terbuai dan hanyut dalam lautan emosi penuh dengan pengajaran. Jauh berlayar di negeri Kedah, singgah di pekan berdagang cekur. Takdir tertulis sudah pun indah, lantaran mengapa susah bersyukur. Tepuk dada, tanya diri sendiri. Percuma kita berkhayal sesuatu yang tak pasti, hanya menghasilkan sesuatu yang tak pasti. Lebih baik pasrahkan pada takdir yang sudah jelas kepastiannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.